Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menyambung untuk tajuk hukum indeks bahagian terakhir, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey, kita tengok untuk bahagian ini soalan yang melibatkan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks. Okey, ada soalan mungkin dia akan bagi satu soalan berkaitan dengan hukum indeks. Contohnya punca kuasa 3 darab 12 3/2 bahagi 6. Okey, soalan dia macam ni. Tapi kita boleh tekan kalkulator sebenarnya. Tapi syarat dia tanpa menggunakan kalkulator. Okey, bila tak boleh menggunakan kalkulator, awak kena menunjukkan pengiraan. Okey, tapi untuk hari ini saya tak fokuskan pada benda ni. Saya akan fokuskan untuk penyelesaian mencari nilai pemboleh ubah. Okey, mencari nilai pemboleh ubah. Apa maksudnya di sini? Maksudnya kat sini dia akan bagi satu persamaan dekat awak. Contohnya 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa 6. Hitung nilai X. Itu maksudnya. Okey, jadi saya akan fokuskan pada yang ini pada kali ini. Okey, kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Ini contoh saya ambil dalam buku teks ya. Jadi awak boleh tengok balik lah. Kalau awak tak faham penerangan saya, awak boleh tengok dalam buku teks. Contoh 18. Hitung nilai X bagi persamaan 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Yang ini memang kita tak boleh nak tekan kalkulator. Kenapa? Sebab kuasa X. Dalam kalkulator tak ada kuasa X. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, first kali kita akan tengok dia punya nombor asas dulu. Yang untuk ini nombor asasnya adalah 3. Ini nombor asasnya adalah 9. Dan ini nombor asasnya adalah 3. Jadi sekarang ni ada perbezaan nombor asas yang mana kita tak boleh nak gabung. Kalau ingat balik hukum indeks, kalau 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Okey, bila asas sama, kita boleh menggabungkan indeks ini. Dia akan jadi 3 kuasa X tambah 4. Jadi untuk soalan ini, macam mana kita nak samakan asas? Baiklah, untuk 3 kuasa X, ini tak ada masalah. Cuma yang ini 9. 9 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 2. Jadi kalau kita tulis balik soalan ni, saya salin balik ya. 3 kuasa X darab dengan 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okey, kita salin balik yang 3 kuasa X. 3 kuasa X darab 9 kat sini saya akan tukar jadi 3 kuasa 2. Jadi kalau saya tukar, dia akan jadi 3 kuasa 2 di dalam kurungan. Kenapa dalam kurungan? Sebabnya kita ada kuasa kat luar ni. Okey, X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Baiklah, macam mana kita nak tukar 1 jadi asas 3? Ingat, apa-apa asas yang kuasa kosong ialah 1. 3 kuasa kosong sama dengan 1. 4 kuasa kosong sama dengan 1. X kuasa kosong sama dengan 1. Jadi, senanglah kat sini. Kita boleh tukar 1 ni ia menjadi 3 kuasa kosong. Okey, so saya akan tukar 1 menjadi 3 kuasa kosong. Kita mesti menukar kepada asas yang sama. Itu keyword dia. Okey, apa-apa asas mesti sama. Baiklah, yang macam awak tengok kat sini, 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 kuasa X tambah 5. Ini kita nak buat jadi macam mana ya? Yang awak dah pernah belajar.
Yang awak pernah belajar, 2 akan darab dengan X, 2 akan darab dengan 5. Ingat lagi kan? Okey, kita terus buat step tersebut. Ini dia akan jadi 3 kuasa 2 darab X, 2X. 2 darab 5, 10. Jadi 2X tambah 10. Ini 3 kuasa X darab bahagi dengan 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 0. Baiklah, kalau awak tengok kat sini, yang bahagian ini semuanya dah jadi asas 3. Jadi sekarang kita dah boleh gabungkan indeks sebab asasnya dah sama. Baiklah, bila asas dah sama, kita akan gabungkan indeks tersebut. Macam mana kita nak gabung? Mula-mula kita akan tulis dulu asasnya. Asasnya adalah 3. X darab akan bertukar jadi tambah 2X tambah 10. Kita copy je balik. Bahagi pula akan bertukar menjadi tolak 4 sama dengan 3 kuasa 0. Sekarang ni kita akan tengok ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Bila kiri dan kanan kita tulis satu je nombor asas, maksudnya kita boleh abaikan dia. Apa maksud abaikan dia? Sebelah kiri kita tulis satu je sebab kita dah menggabungkan benda ni kan. Okey. Sebelah kanan memang ada asas 3 kuasa 0. Bila kiri dan kanan dah ada asas yang sama, kita boleh abaikan. Saya tak boleh cakap hapuskan. Kita boleh abaikan. Bila abaikan maksudnya kita buat-buat tak nampak. Yang kita nampak sekarang ni hanyalah indeks sahaja. Jadi kita akan tulis. Okey, saya pindahkan daripada yang di bawah ni sambung ke atas nak bagi awak nampak. Okey, bila di kiri ada satu je nombor asas, di kanan pun ada satu je nombor asas, kita akan abaikan dia. Bila kita abaikan dia, kita akan ambil yang indeks sahaja. Jadi saya akan salin indeks sahaja. X tambah 2X tambah 10 tolak 4 sama dengan 0. Dia dah jadi satu persamaan linear untuk kita selesaikan. X tambah 2X ialah 3X. 10 tolak 4, 6 sama dengan 0. Okey, kita nak hilangkan 6 di sini. Pindah pergi sebelah sana, dia akan jadi negatif 6. 3X. Nak dapatkan X, buat X duduk sorang-sorang. Jadi kita akan pindahkan 3, dia akan jadi bahagi. Negatif 6 bahagi 3, awak akan dapat negatif 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Untuk contoh 19 dalam buku teks juga soalannya, hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan 3 kuasa X kuasa 2 darab 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Okey, apa perbezaan contoh 18 dengan contoh 19? Contoh 19, dia nak hitung nilai-nilai X. Tapi kalau contoh 18, hitung nilai X. Bila nilai X maksudnya ada satu je lah nilai dia kat sini. Kalau macam ni, nilai-nilai X maksudnya akan ada dua nilai X. Okey? Dan bila awak tengok soalan ni, memang asasnya dah sama. Asas 3, asas 3, asas 3. Jadi kita tak perlu nak tukar macam tadi. Jadi kita terus je ambil. Kita salin balik soalan. 3 kuasa X kuasa 2, indeks pun dia ada kuasa lagi, darab dengan 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Baiklah, untuk yang belah kiri ni asas memang dah sama, jadi kita boleh gabung dia punya indeks. Asasnya 3, X kuasa 2 darab, kita akan tukar jadi tambah 2X sama dengan 3 kuasa 15. Macam yang saya cakap tadi, bila di kiri dan di kanan ada satu je asas, kita boleh abaikan asalkan asasnya sama. Okey, kiri kanan asasnya sama.
Jadi kita akan abaikan buat-buat tak nampak. Kita akan ambil sahaja yang indeks ini. Jadi kita salin. X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15. Macam awak tengok kat sini sekarang ni, ini adalah X kuasa 2. X kuasa 2 ini adalah persamaan kuadratik yang mana bila awak jumpa bab yang kedua masa tingkatan 2 tahun lepas yang awak dah belajar, macam mana kita nak cari nilai X. Baiklah, untuk cari nilai X kat sini ni, bahagian kanan mesti kosong. Jadi macam mana kita nak jadikan dia kosong? Awak kena pindahkanlah 15 pergi sebelah kiri. 15 asal dia positif. Bila pindah pergi sebelah kiri, maksudnya dia akan jadi negatif. 15 pindah pergi sana, dia akan jadi negatif. Jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Okey, saya sambung buat pergi ke tepi. X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Dekat sini, macam mana kita nak buat pemfaktoran? Okey, untuk dapatkan nilai X, awak kena buat pemfaktoran. Mesti awak dah lupa kan apa benda pemfaktoran. Pemfaktoran ni yang macam ini. Kalau awak masih ingat, ada 2 kurungan. Awak nak kena isi kat dalam. Kan? Okey, yang ini awak ingat balik macam mana awak belajar tahun lepas, macam mana kita nak faktorkan. Okey, cuma saya akan terus bagi sini X, sini X, dan lepas tu apa lagi ya? 2X tolak 15, maksudnya 5, 3. Kenapa 5, 3? 5 darab 3 dapatlah 15 kat sini. Okey, mana satu tambah, mana satu tolak? Ini akan jadi tambah, ini akan jadi tolak. Okey, kenapa? Awak kembang nanti awak akan dapat balik benda ni ya. Macam mana nak faktorkan? Awak rujuk balik macam mana awak study tahun lepas. Okey. Baiklah, bila awak dah dapat pemfaktoran X tambah 5, X tolak 3 sama dengan kosong, ambil first bracket ni, X tambah 5, second bracket letak kat sini, X tolak 3. Lepas tu ambil sama dengan kosong, sama dengan kosong, sama dengan kosong. Okey, sebab tu akan ada 2 jawapan. X sama dengan 5, pindah pergi sebelah, dia akan jadi negatif 5. Jadi negatif 5. Yang sini pula X sama dengan negatif 3, pindah dia akan jadi positif 3. Jadi 3. Jadi jawapannya adalah X sama dengan negatif 5, X sama dengan 3. Okey, mungkin mula-mula awak rasa macam apa benda ni kan? Tak apa. Ini baru first soalan. Nanti bila awak jumpa soalan kedua, ketiga, awak akan faham. Baiklah, kita pergi kepada contoh 20. Ada persamaan serentak. Ada persamaan serentak. Selesaikan persamaan serentak berikut. 25 M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Ini adalah persamaan yang pertama. 2 kuasa M darab 1 per 2 kuasa N sama dengan 2. Ini persamaan yang kedua. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni, untuk persamaan yang pertama asasnya adalah 5. Macam mana kita nak tukar 25 jadi asas 5? Maksudnya 5 kuasa berapa dapat 25? Ini adalah 5 kuasa 2. Jadi kalau kita tulis 5 kuasa 2 dalam kurungan, sebab kita dah tukar dia jadi asas M kat luar, darab dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okey, 5 kuasa 2M darab dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Sebelah kiri asas memang dah sama, maksudnya kita akan gabungkan dia punya indeks. 5 kuasa 2M tambah N sama dengan 5 kuasa 8. Saya cakap apa tadi?
Bila di kiri dan di kanan asasnya dah sama, ada satu je asas, kita boleh abaikan, kita ambil indeks sahaja. Jadi saya akan tulis indeks 2M tambah N sama dengan 8. Sekarang baru kita nampak ini adalah satu persamaan linear yang pertama yang kita ubah. Okey, itu yang pertama. Kita pergi yang sebelah sini pula. Yang ini pula kita nak tukarkan. 2 kuasa M darab dengan, okey, 1/2 kuasa N. Macam mana saya, boleh tak kalau saya nak naikkan ke atas 2 kuasa N ni? Ini 2 kuasa N ni saya nak buat naik atas, boleh tak? Boleh kan? Jadi kalau boleh, dia akan jadi 2 kuasa negatif N. Sebab kat bawah positif, bila kita bawa dia naik atas, automatik indeks dia akan jadi negatif. Sama dengan 2. 2 sekarang dia kuasa berapa? Memang dia tak tulis, tapi kalau tak tulis maksudnya 2 kuasa 1. Okey, sekejap. Sekarang ni kita tengok kat sini. Ini memang dah asas 2. Jadi kita boleh gabungkan dia punya indeks. Jadi dia akan jadi 2 kuasa M tambah negatif N sama dengan 2 kuasa 1. Okey, bila kiri dan kanan dah ada satu je asas kat sini, kita boleh abaikan. Jadi kita akan ambil indeks sahaja. M tambah negatif N sama dengan 1. Yang ini positif jumpa negatif akan jadi negatif. Jadi M tolak N sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Untuk soalan ni panjang sikit jalan kerja dia. Okey, bila awak dah dapat persamaan pertama, persamaan kedua, baru awak boleh lakukan persamaan serentak untuk mendapatkan nilai M dengan nilai N. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Awak dah pernah belajar masa tingkatan 1. Memang ada soalan untuk persamaan serentak. Okey, saya pergi muka surat 11 sebab dah tak muat. Saya salin balik. Persamaan pertama tadi kita dah dapat kat sini. Saya akan tulis balik. Ini persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang pertama 2M tambah N tolak pula sama dengan 8. Yang kedua pula adalah M tolak N sama dengan 1. Yang mana ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak? Masih ingat lagi tak? Persamaan serentak ada dua kaedah. Satu adalah kaedah penggantian. Yang kedua adalah kaedah penghapusan. Okey, biasanya untuk soalan ni, student akan pilih kaedah penghapusan. Jadi, kita teruskan dengan kaedah penghapusan lah ya. Okey, untuk pemboleh ubah yang terlibat adalah huruf M dengan huruf N. Jadi sekarang ni kalau kita tengok antara M dengan N, ni dua-dua ni, ini ada perbezaan. Ini perkalinya 2, ini perkalinya 1. Tapi untuk pemboleh ubah N, dua-dua adalah perkali yang sama, iaitu 1. Jadi senanglah kita nak hapuskan dia. Baiklah, keyword dia kat sini, kalau 1 tambah, 1 tolak, awak mentang-mentang nak hapus, ingat semua kena tolak. Tak. Ingat ya, bila tak sama, 1 tambah, 1 tolak, maksudnya awak kena tambahkan ia. Okey, awak kena tambahkan ia. Okey, bila tak sama maksudnya persamaan 1 akan tambah persamaan kedua. Kalau tiba-tiba sini tambah, sini pun tambah. Okey, bila dua-dua sama baru boleh buat operasi tolak. Jadi sekarang ni tambah ya. Jadi 2M tambah M akan dapat 3M. N tambah negatif N, tambah jumpa tolak akan jadi tolak. Jadi N tolak N akan tak ada apa-apa lah,
hapus. 8 tambah 1 akan dapat 9. Jadi 3M sama dengan 9. Kita nak M sahaja. 3 akan pindah kampung, dia akan jadi bahagi. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Jadi kita tahu M sama dengan 3. Bila awak dah dapat nilai M, awak jangan berhenti. Kita masih ada huruf N lagi. Jadi kita akan ambil persamaan yang kedua. Tak kisahlah persamaan 1 ke 2. Okey, M tolak N sama dengan 1. M kita dah dapat 3. Jadi 3 tolak N sama dengan 1. Sekarang N awak negatif. Nak positifkan dia macam mana? Pindahlah sana. Dia jadi positif lah. 1 tambah N sama dengan 3. Jadi kita nak buat N duduk sorang-sorang. 1 kena pindah. Dia kena jadi tolak. Tolak 1 jadi 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi N sama dengan 2. Jadi ini caranya untuk menjawab persamaan serentak. Biasanya soalan dalam buku teks ni soalan senang berbanding dengan soalan dalam buku kerja. Jadi perbanyakkan latihan di dalam buku teks. Jadi saya harap awak faham apa yang awak belajar pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Terima kasih.